berkenaan dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Asmaul Husna. Sebagaimana biasa, saya ingin mengingatkan semula kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa kaedah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala tak ada yang lebih baik berbanding kita merujuk langsung kepada Al-Quran, merujuk langsung kepada As-Sunnah, dan juga kita mengamati semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam Al-Asmaul Husna. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Asmaul Husna, dia bukan sekedar nama biasa, akan tapi nama yang sangat sempurna. Selain menunjukkan keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama tersebut juga sebenarnya mengandungi pengajaran, yang mana dia mengandungi pengajaran-pengajaran dan akhlak-akhlak dan adab-adab yang sepatutnya diamalkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ramai para ulama kita, tuan-tuan, mereka menulis kitab berkenaan dengan tafsir Asmaul Husna, dan di dalam kitab tersebut mereka juga membawa penjelasan berkenaan dengan apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang mukmin apabila mereka meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan nama-nama yang disebutkan dalam Asmaul Husna tersebut. Pada perjumpaan sebelum ini kita sudah menyebutkan beberapa nama. Saya minta maaf sebab tidak mengikuti urutan yang sepatutnya diikuti. Sepatutnya kita mulakan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Akan tapi saya ingat perjumpaan kita ni adalah perjumpaan setiap bulan. Dia bukan perjumpaan setiap minggu. Justru perbincangan setiap bulan, saya hanya pilih beberapa nama-nama yang menurut saya perlu untuk kita fahami tanpa harus mengikuti urutan-urutan yang sepatutnya. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan nama Allah akan berbincang berkenaan dengan nama Allah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Apa yang dimaksud dengan Al-Ghaffar? Secara bahasa, Al-Ghaffar diambil daripada perkataan ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru dalam bahasa Arab, dia bermakna menutupi. Dia bermakna menutupi. Nah, Al-Ghaffar maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha menutupi. Allah Subhanahu wa taala yang maha menutupi. Apa yang dimaksud dengan menutupi di sini? Secara amnya yang dimaksud dengan menutupi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menutupi setiap benda yang buruk, menutupi setiap benda yang tidak elok dipandang. Akan tetapi pada masa yang sama Allah menzahirkan benda-benda yang elok dan enak, elok dan sedap untuk dipandang. Nah, justru apabila kita mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah saya, secara bahasa Arab maknanya adalah kita minta Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi dosa yang kita lakukan. Sebab kalimat ighfirli juga diambil daripada kalimat ghafara yaghfiru, mengampuni atau menutupi. Selama ini kita menggunakan kalimat ghafara bermakna mengampuni. Sebenarnya dia diambil daripada perkataan satara. Kata para ulama, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menutupi kesalahan, menutupi aib, menutupi cacat celah daripada makhluk-makhluknya. Nah, Imam Al-Halimi, seorang ulama besar daripada kalangan fuqaha mazhab Syafi'i dan juga seorang pakar dalam hadis sekaligus orang yang sangat pakar dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan apa makna Allah Al-Ghaffar. Beliau mengatakan wa huwallazi yasturu 'alal muznib wa la yu'akhidhuhu bihi fayushhiruhu wa yufdhihahu. Dia mengatakan bahawa kalimat Allah Al-Ghaffar maknanya adalah Allah
yang selalu menutupi kesalahan orang yang berdosa, dan Allah tidak menghukum orang tersebut karena dosa yang dia lakukan, dan Allah juga tidak menzahirkannya, Allah tidak mendedahkannya, Allah tidak menunjukkannya kepada orang awam, kepada orang ramai. Itu makna Allah Al-Ghaffar. Nah, Imam Al-Ghazali dia punya pandangan yang sedikit berbeza dan lebih jelas berkenaan dengan kalimat Al-Ghaffar ini. Beliau mengatakan Al-Ghaffar huwa allazi azharal jamil wa sataral qabih. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar maknanya adalah dia yang selalu menzahirkan perkara-perkara yang cantik, yang sedap dipandang, dan selalu menutupi perkara-perkara yang buruk dan tidak sedap dipandang. Ini makna ataupun takrifan, penjelasan daripada Imam Al-Ghazali yang lebih cantik berkenaan dengan maksud Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar. Apa kata Imam Al-Ghazali tadi? Makna Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar maknanya adalah Allah yang suka menutupi perkara yang buruk dan suka menzahirkan perkara yang baik. Jadi kalau next time kita sebut Allah Subhanahu wa taala ya Ghaffar, wahai Allah Subhanahu wa taala ya Ghaffar, wahai Tuhan yang Ghaffar, kita gunakan kalimat Ghaffar dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang tahu apa makna dia. Makna dia bukan sekedar yang maha pengampun, tapi lebih dalam lagi, makna Al-Ghaffar adalah Allah Subhanahu wa taala yang suka menzahirkan perkara-perkara yang baik dan suka menutupi perkara-perkara yang buruk. Kata Imam Al-Ghazali, perkara ini adalah menjadi satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat tersebut terzahir dalam semua perkara, tuan-tuan. Jadi sifat Al-Ghaffar Allah Subhanahu wa taala ni berkaitan, tercermin dan terzahir dalam semua perkara. Sebagai contoh, apabila kita melihat diri kita, Allah menciptakan manusia dan menzahirkan sifat Al-Ghaffarnya pada diri manusia. Diri manusia ni, tuan-tuan, yang kita nampak di luar tu adalah yang cantik-cantik belaka. Kita nampak orang ni cantik, handsome, orang ni sempurna, muka dia, kulit dia, semua perkara-perkara yang cantik Allah letak di luar agar menjadi pandangan orang ramai. Sedangkan perkara-perkara yang buruk Allah jadikan di dalam. Ya tak? Allah jadikan darah di dalam. Allah jadikan nanah di dalam. Allah jadikan kotoran di dalam perut kita, orang tak nampak. Allah jadikan apalagi semua perkara-perkara yang buruk dan tak sedap dipandang, Allah jadikan di dalam dan tertutup daripada pandangan manusia. Ini adalah salah satu bentuk penzahiran sifat Al-Ghaffar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Ghaffar sekali lagi adalah Allah yang suka menunjukkan dan menzahirkan perkara-perkara yang sedap dipandang, pada masa yang sama semua perkara-perkara yang tidak sedap dipandang semuanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di dalam tubuh diri manusia yang dalam bentuk fisikal dia. Allah jadikan macam tu, bukan hanya manusia, semua makhluk-makhluk yang lain. Semua makhluk-makhluk yang lain Allah jadikan alam semesta ini, semua yang cantik terlihat di luar, yang buruk disembunyikan di dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok semua perkara berlaku macam tu. Kenapa? Sebab apabila kita berbincang berkenaan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, sebenarnya kita berbincang berkenaan dengan penzahiran perbuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta ini. Justru kalau kita nak faham betul-betul berkenaan dengan Al-Asma'ul Husna, maka kita kena mengamati
semua alam semesta ini dengan pengamatan yang teliti dan mendalam. Kita kena gunakan ilmu sains kita, kita kena gunakan ilmu geografi kita, gunakan semua ilmu-ilmu moden yang kita gunakan pada hari ini untuk melihat betapa indahnya dan betapa telitinya Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan dan menciptakan sesuatu. Pada masa yang sama, semua itu adalah penzahiran daripada Al-Asma'ul Husna. Nah, sekali lagi kata Imam Al-Ghazali, makna Al-Ghaffar adalah Allah Subhanahu wa taala yang suka menzahirkan perkara-perkara yang sedap dipandang, pada masa yang sama menyembunyikan perkara-perkara yang tidak sedap dipandang. Yang buruk-buruk selalu disembunyikan, yang cantik-cantik selalu dizahirkan. Nah, termasuk daripada penzahiran sifat Allah Al-Ghaffar ni, tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali, Allah jadikan semua niat kita berada di dalam kepala dan hati kita. Semua niat-niat buruk kita Allah jadikan tersembunyi di dalam hati, tersembunyi di dalam minda. Semua lintasan-lintasan pikiran, ada niat untuk menyakiti orang lain, ada niat nak melakukan perkara buruk, Allah sembunyikan di dalam minda kita dan di dalam hati kita, tidak dizahirkan. Kenapa? Sebab Allah nak tutupi kita. Bayangkan sekiranya Allah jadikan perkara itu terbalik. Semua pikiran buruk kita terus ternampak di dahi kita misalkan. Kita tak boleh jumpa dengan orang lain, tuan-tuan. Betul tak? Setiap kita nak jumpa orang lain, orang dah tahulah dalam hati awak, aku dah tahu awak nak buat apa. Dalam hati awak dah tergambar, terlihat di dalam muka awak macam ni, macam ni, macam ni. Tak boleh kita berjumpa dengan orang lain, tuan-tuan. Itu sebabnya salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah zahirkan sifat Al-Ghaffar. Dengan sifat Al-Ghaffar tersebut kita boleh sembunyikan niat-niat buruk tu, berada di dalam hati dan tidak terzahir di dalam dan tidak terlihat oleh orang lain. Dan perkara-perkara yang lain kita boleh nampak, inilah sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran bahawa dirinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ghaffar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengajarkan kepada orang ramai dan memberitahu orang ramai bahawa sifat Allah adalah sifat Al-Ghaffar. Di dalam surah Al-Hijr ayat ke-49 dan 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim." Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Nabbi' ibadi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi' ibadi, bagi tahu semua hamba saya, bagi tahu semua hamba-hambaku yang ada di atas muka bumi ini, sama ada mereka yang hidup pada hari ini ataupun hidup pada masa yang akan datang, bahwa anni anal ghafurur rahim, bahawa sesungguhnya aku adalah Tuhan yang maha ghafur dan Tuhan yang maha rahim." Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, bagi tahu semua makhluk Allah, bagi tahu semua manusia bahawa aku bersifat ghafur, aku bersifat rahim. Masya Allah. Maknanya Allah nak kita semua ni, tuan-tuan, mengetahui dan memandang Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat sebagai zat yang maha ghafur dan maha rahim. Kita sekarang sudah mengetahui apa makna ghafur, apa makna ghaffar, yaitu yang maha menutupi, yang suka menzahirkan perkara yang baik-baik. Justru apabila Allah perintah baginda Nabi untuk melakukan perkara itu, maknanya Allah nak agar kita menanamkan di dalam hati kita bahawa Tuhan kita ni adalah Tuhan yang ghafur. Tuhan kita ni bukan Tuhan yang suka mengungkit-ungkit perkara yang buruk, tak. Tuhan kita ni bukan Tuhan yang sikit-sikit marah, tak. Tuhan kita ni bukan Tuhan yang sikit-sikit nak menghukum kita, bukan.
Tuhan kita ni bukan Tuhan yang mengharapkan kita. Tuhan kita ni bukan Tuhan yang expect daripada kita sempurna, tak pernah salah, tak. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala ingin kita semua ni tak pernah salah, Allah tak akan katakan aku adalah Tuhan yang Ghafur, tak. Apabila Allah mengatakan aku Al-Ghafur, aku Al-Ghaffar, maknanya adalah aku tahu manusia suka melakukan kesalahan. Aku tahu bahawa manusia ni suka melakukan kesilapan. Oleh karena mereka suka melakukan kesilapan, aku siap untuk mengampuni sekiranya mereka minta ampun. Aku siap untuk menutupi sekiranya mereka minta untuk ditutupi. Dan aku siap untuk tidak mendedahkan keburukan tersebut kepada orang lain, sekiranya manusia tersebut sendiri yang tidak mendedahkannya kepada orang lain. Nah, itu sebabnya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda melarang kita untuk menzahirkan dosa. Baginda melarang kita untuk menzahirkan dosa. Kalau kita berdosa, tutup. Kita jangan zahirkan. Kita jangan malah bangga dengan dosa tersebut. Semalam aku melakukan ni, semalam aku melakukan ni. Selagi mana kita berdosa adalah perkara biasa. Selagi mana kita menutupi dosa tersebut, berusaha untuk tutupi, maka Allah akan tutupi. Dan biasanya nih tuan-tuan, salah satu sifat sebagaimana kita bincang berkenaan dengan Al-Ghaffar dan Ghafur nih, sifat Allah Subhanahu wa taala biasanya adalah kalau orang melakukan dosa satu kali, Allah akan tutupi. Allah tak akan zahirkan kepada orang ramai. Allah tak terus dedahkan kepada orang ramai, terus orang kecam dia ataupun terus orang hukum dia, tak. Biasanya kesalahan pertama, kedua, ketiga, Allah akan terus tutupi. Nah, justru apabila ada seorang manusia nih tuan-tuan, yang Allah telah dedahkan keburukan dia kepada orang ramai, maknanya ini bukan kesalahan pertama dia. Ini udah kesalahan yang sekian kali dah. Ya tak? Sebab kalau dia baru melakukan sekali, kedua kali, Allah akan tutupi. Allah akan beri peluang kedua, beri kesempatan untuk dia memperbaiki diri, memberi kesempatan untuk dia meminta ampun, dan Allah akan tutupi perkara itu. Akan tapi kalau orang tersebut sudah Allah tutupi, dia buat lagi, Allah tutupi lagi, dia buat lagi, sampai berkali-kali, pada satu hari tuan-tuan Allah akan dedahkan juga. Justru ini adalah satu peringatan bagi kita semua tuan-tuan ya. Kadang kita terlena dengan sifat Al-Ghaffar Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa seolah-olah kalau kita melakukan dosa Allah tak ambil tindakan kepada kita. Kita rasa macam tak apalah, semalam aku buat pun tak ada apa-apa hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Semalam aku buat perkara ni taklah turun hujan batu dari langit misalkan. Rizki masih terus okey-okey saja. Sehat masih sehat, tak ada penyakit menimpa saya. Kita seolah-olah tertipu dengan penutupan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang. Apabila kita berdosa, lalu kemudian Allah tak turunkan hukuman kepada kita, bukan Allah abaikan, bukan. Apabila kita melakukan dosa, Allah biarkan kita, Allah tak hukum kita, kita tetap masih sehat juga, rizki kita masih lancar juga, anak-anak kita masih sehat juga, istri kita masih okey saja, kerja kita masih okey saja. Itu bukan bermakna Allah biarkan kita, tak. Itu maknanya Allah bagi peluang kita untuk kita memperbaiki diri. Allah memberi kita peluang untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Akan tetapi kalau kita merasa lena dengan penutupan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat macam dosa yang pertama ni tak ada apa-apa tindakan, kita buat lagi kedua. Tak ada apa-apa tindakan, kita buat lagi ketiga, tak ada siapapun yang tahu. Kita rasa macam tak ada orang tahu. Saya melakukan dosa ni tak ada siapa yang tahu, tak ada siapa yang nampak. Sekarang memang masih Allah tutupi. Akan tapi satu hari nanti, apabila kita terus-menerus melakukan dosa tersebut dan tidak pernah bertaubat dan memperbaiki diri dan meninggalkan dosa itu, Allah akan dedahkan kita kepada orang ramai. Itu sebabnya tuan-tuan, apabila kita nampak
kisah-kisah ataupun berita-berita di media sosial. Kita tengok berita-berita bagaimana si fulan telah melakukan perkara yang mengaibkan, kemudian terdedah kepada orang ramai. Kita akan nampak bahawa kesalahan itu bukan kesalahan pertama. Kita boleh nampak orang ni macam orang baik saja, tak mungkin dia melakukan perkara itu. Tapi ketika Allah telah dedahkan, kita akan nampak bahawa ni bukan kesalahan dia yang pertama. Ini adalah kesalahan dia yang sekian kali Allah dah tutup, dia buat lagi. Allah dah tutup, dia buat lagi. Sampai kerana terlalu banyak, kemudian Allah dedahkan dan orang ramai nampak ternyata orang tu macam tu. Penampilan Masya Allah, orang soleh, orang baik. Akan tetapi ketika Allah buka dan dedahkan, kita baru tahu ternyata dia melakukan perkara yang begitu banyak sekian lama. Allah telah bagi dia peluang, tapi dia terus terlena dengan peluang tersebut, sehingga Allah kemudian dedahkan kesalahan itu, dan dia orang ramai boleh nampak kesalahan tersebut dengan perkara yang sangat memalukan. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis qudsi, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, wahai manusia, selagi mana engkau terus berdoa kepadaku, selagi mana engkau terus berharap kepadaku, maka aku akan terus mengampuni semua kesalahanmu, dan aku tak peduli berapapun banyaknya kesalahan-kesalahan tersebut. Maknanya Allah sekali lagi mengetahui bahawa sifat manusia adalah selalu salah dan dosa, selalu melakukan kesilapan. Tak ada manusia sempurna yang tak mungkin melakukan kesilapan, melainkan mereka adalah para nabi dan rasul. Orang-orang biasa macam kita adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan justru kata Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesalahan bukan perkara luar biasa, dia adalah perkara biasa untuk manusia. Akan tetapi syaratnya adalah jangan kita melakukan kesalahan lalu tak beringat. Ingat, kita melakukan kesalahan biasa, lepas tu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan kita, Allah akan tutupkan kesalahan tersebut, walau sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan. Jadi walau sebesar apapun dosa yang dilakukan manusia, semua ada peluang untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam sebuah hadis yang lain, baginda Nabi sangat marah, mengingatkan kita agar kita berhati-hati, jangan pernah menutup peluang taubat kepada manusia seorang pun, walau dia telah melakukan dosa yang paling teruk sekalipun. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita berkenaan dengan seorang laki-laki yang pernah menasihati rakan dia. Jadi ada dua orang laki-laki, yang satu orang yang sangat saleh, orang yang rajin ibadah, yang satu lagi orang yang sangat rajin melakukan maksiat. Jadi orang yang soleh ni, biasalah orang soleh ni tuan-tuan kan, tak boleh dia tengok orang melakukan maksiat, dia pun tegur orang yang melakukan maksiat tu. Perkara ni bagus, memang sepatutnya kita melakukan perkara tu. Jadi dia tegur orang tu, dia nasihati orang tersebut, tapi orang ni terus melakukan dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Akhirnya orang yang soleh ni sudah fed up lah tuan-tuan. Dia rasa macam, penat lah aku nasihati orang macam ni. Aku dah nasihati dia berkali-kali, ulang lagi. Aku telah nasihatkan dia jangan melakukan maksiat, dia buat juga. Akhirnya orang ni pun mengatakan satu ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan tersebut? Orang tu mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Dia katakan, awak ni teruk sangat dah, dalam bahasa kita lah tuan-tuan.
awak ni orang dah teruk sangat dah. Dosa awak terlalu banyak. Demi Allah, Allah tak akan ampuni awak. Ini orang sudah terlalu penat nasihatkan orang lain, tuan-tuan. Ini pengajaran bagi kita juga. Walau seberat apapun atau sepenat apapun kita nasihatkan orang lain, jangan sampai terkeluar ucapan yang macam ni. Nah, orang tersebut mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, awak ni tak mungkin Allah ampuni dah. Allah tak akan ampunkan awak. Ini diucapkan oleh orang siapa? Orang baik. Kepada siapa? Kepada orang yang teruk, banyak melakukan maksiat. Kata Nabi, kemudian dua orang tersebut meninggal dunia. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa, tuan-tuan? Allah berfirman, man zallazi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan. Kata Allah, mana dia orang yang telah bersumpah dengan nama aku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Mana dia orang tu? Tadi orang tu mengatakan apa? Wallahi, dia sumpah kan. Wallahi Allah tak akan ampunkan awak. Awak ni dah teruk sangat. Allah tak akan ampunkan awak. Di akhirat Allah mengatakan, mana dia orang yang kata aku tak akan ampunkan si fulan tu? Mana dia? Pada hari ini kata Allah, fa inni ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Pada hari ini aku ampunkan orang tersebut dan aku hapuskan amalan engkau. Jadi orang yang soleh ini malah kena hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan apa? Awak kata macam tu, aku tak akan ampunkan si fulan. Pada hari ini aku akan buat perkara sebaliknya. Apa dia? Aku ampunkan orang yang bersalah tersebut dan aku hapuskan amalan engkau. Ya, amalan engkau yang banyak tu, ibadah yang banyak tersebut, aku hapus semua macam tak ada apa-apa amalan. Nah, ini menunjukkan apa, tuan-tuan? Bahwa ini menunjukkan bahwa Allah serius apabila mengatakan kepada baginda Nabi tadi, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Muhammad bagi tahu semua orang bahwa aku adalah Tuhan yang ghafur, Tuhan yang maha menutupi, Tuhan yang sedia mengampuni. Walau sebesar apapun dosa engkau semua, aku sedia mengampuni. Itulah sifat aku Al-Ghafur. Nah, justru apabila ada orang agama macam tadi, kita sebut orang agama kan, tuan-tuan. Orang ni rasa macam dia banyak amalannya. Biasanya penyakit orang baik ni dia suka pandang orang buruk-buruk, betul tak? Penyakit orang baik ni dia rasa macam diri dia lebih baik daripada orang lain. Dia rasa macam aku dah banyak ibadah, confirm aku masuk surga dah. Kita tengok dia tengok orang lain macam orang ahli neraka semua ni. Dia tak pergi ke masjid, dia tak buat ni, dia tak buat tu, aku buat ni. Aku orang masjid, aku sering melakukan ini, melakukan ibadah tersebut dan lain sebagainya, sehingga dia memandang buruk kepada orang-orang yang tersebut, padahal Allah katakan jangan tengok macam tu. Sebaliknya awak kena sebarkan konsep Allah Maha Pengampun. Kita jangan berbincang kepada orang yang banyak dosa seolah-olah dia tidak akan diampuni. Sebaliknya kita mesti mengatakan pada mereka Allah Maha Pengampun. Allah bersedia menerima taubat awak sekiranya engkau mengucapkan ucapan Rabbik firli, ya Allah ampunkanlah saya, ya Allah ampunkanlah saya. Nah, berkenaan dengan perkara ini, tuan-tuan, saya teringat ada satu kisah yang disebutkan oleh seorang ulama di Syria, nama dia Syekh Ali At-Tantawi. Dia seorang ulama besar di Syria, dia banyak menulis buku, dan dalam sebuah buku dia bercerita berkenaan dengan kisah yang berlaku pada zaman dia. Zaman dia maksudnya pada zaman kita ni juga, tuan-tuan. Dia meninggal dunia dalam belum lama ni, belum 20 tahun yang lepas lah. Nah, Syekh Ali At-Tantawi ni, tuan-tuan, seorang yang suka bergaul dengan orang ramai. Pada satu malam dia masuk ke masjid. Sebelum masuk waktu solat subuh, dia biasa datang awal masuk ke masjid. Nah, dia datang sebelum masuk solat subuh, dia dah datang awal dah ke masjid.
Apabila masuk ke masjid, dia nampak ada seorang anak muda yang tengah melakukan solat. Solat dengan khusyuk sekali. Dalam sujud dia menangis-nangis. Lepas solat dia berdoa, menangis-nangis. Nampak betul, kata Syekh Ali, ini mesti orang soleh ni, budak ni. Anak muda tuan-tuan, orang soleh ni. Selepas orang tu solat, Syekh Ali pun tengok siapa orang ni ya. Macam aku kenal. Dan betul memang anak muda ni sebenarnya adalah anak muda yang dia kenal di kampung tu. Terkenal sebagai budak yang paling teruk di kampung. Sebagai budak yang paling teruk di kampung. Semua dosa apa saja tuan-tuan dia pernah buat dah. Emak ayah dia sampai tak mengaku dia anak lagi dah. Kenapa? Sebab terlalu teruk budak tu. Jadi dia teruk sangat, dah buat malu keluarga dia. Ahli keluarga dia pun sudah buang dia. Mak ayah dia katakan jangan panggil aku emak dan ayah lagi dah. Emak dah malu dah, ayah pun dah malu dah. Dia dah buang dah tuan-tuan. Maknanya budak ni memang budak yang teruk, tak boleh dinasihatkan sama sekali. Akan tetapi pada hari ini Syekh Ali Tantawi nampak orang tu tengah melakukan ibadah macam tadi, ya tak? Orang yang tengah menangis-nangis dalam ibadah, berdoa-doa, dia sambil menangis-nangis, khusyuk sangat dah. Nah, lepas salat pun Syekh Ali kemudian dekati orang ni, dia panggil, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Fulan, saya kenal awak sebelum ni, ya itulah macam budak yang nakal tu kan. Kenapa pada hari ini saya nampak macam awak ni orang yang sangat sangat khusyuk beribadah, doa sampai menangis-nangis khusyuk macam ni. Apa cerita awak ni sebenarnya? Ya. Budak ni pun cerita tuan-tuan. Ya betul, sebenarnya saya ni memang orang yang macam tu. Akan tetapi semalam berlaku satu peristiwa yang mengubah diri dia. Apa dia tuan-tuan? Ceritanya ada seorang syekh di kampung dia tu yang berceramah macam saya berceramah pada hari ini. Dia berceramah kepada orang ramai di masjid, tapi bezanya tuan-tuan, di masjid tak ada siapa yang dengar dia. Dia nampak cuma orang-orang tua saja. Orang-orang tua saja. Dia pun kata, wahai tuan-tuan, kenapa saya tak nampak anak muda di masjid ni? Orang-orang tua tu kata apa? Anak muda kampung sini ustaz, teruk-teruk lah. Depa tu tak nak pergi ke masjid lah. Depa tu lebih suka pergi ke disko, pergi ke tempat minum-minum, arak dan lain sebagainya, menyanyi-nyanyi. Tak mungkin mereka datang ke masjid. Ustaz ni pun berkata, tuan-tuan pernah nasihatkan depa ke belum? Apa kata mereka, ahli masjid ni? Depa tu tak makan nasihat lah ustaz. Tak mungkin terima nasihat. Macam mana kita nak nasihatkan? Tak mungkin mereka nak dengar nasihat. Kata ustaz tu, dah try ke belum? Belum try, tapi awak dah kata tak mungkin mereka terima nasihat. Ini kan macam kita juga tuan-tuan kan. Kita cepat sangat jump to conclusion, ya tak? Kita belum buat dah kata tak mungkinlah dia dengar nasihat. Tak mungkin dah. Ini mesti tak mungkin dengar lah, tak makan nasihat dah. Kita try ke belum? Belum. Kita belum pernah pun cakap baik-baik sama dia. Justru kata Syekh tu, kalau begitu sekarang kita pergi ke tempat disko tu, kita nasihati mereka. Orang masjid mana nak pergi tuan-tuan, tak berani pergi. Syekh tu yang pergi, seorang diri, pergi ke tempat disko tu. Apabila dia masuk ke tempat disko ni, tuan-tuan tahu tak tempat disko? Tahu ya? Bukan pernah masuk, tahu maksud saya bukan tahu pernah masuk, tak mungkin pernah masuk. Maksud saya kalau saya sebut tempat diskon ni semua fahamlah apa maksud dia kan. Dia maksudnya tempat orang minum arak, karaoke, kemudian bercampur laki perempuan, tempat maksiat lah tuan-tuan. Nah Syekh ini pun pergi tuan-tuan ke tempat tersebut. Dia masuk, lalu dia terus masuk ke tempat pentas dia, ke pentas dia. Dia ambil mikrofon yang ada di pentas. Dia terus berceramah, cakap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuan-tuan, saya ingin bercakap pada hari ini nak ingatkan tuan-tuan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tuan-tuan lakukan ni adalah dosa, maksiat, ingat akhirat. Dia ceramah macam tu tuan-tuan. Apabila dia berceramah, orang-orang anak-anak muda ni yang tengah mabuk, tengah sama-sama dengan perempuan ni, mereka ingat pertama-tama ini satu persembahan komedi. Dia ingat ni pentas komedi lah, apa kan, stand up komedi lah. Jadi mereka pun pertama dengar tu Assalamualaikum, tawa-tawa. Apabila dengar kembali taubat kepada Allah, mereka tawa-tawa. Akan tapi apabila syekh tu terus cakap, dia serius cakap terus, walaupun orang semua tawa-tawa, dia terus cakap serius kepada mereka. Nah, lama-kelamaan orang yang dengar ni perasan, ini serius ni, ini bukan komedi ni. Dia bukan stand up comedy, ini serius. Nah, pada saat tu terbelah dua para hadirin ni tuan-tuan. Ada yang memang teruk sangat, mereka katakan, turun, apalah awak ni datang kemari, ceramah di masjid sana, pergi. Ada yang macam tu. Ada lagi satu kumpulan lain katakan, biarkan aku nak dengar. Kumpulan ni tuan-tuan sebenarnya adalah orang yang bermaksiat karena tak pernah ada orang nasihati dia. Kumpulan yang pertama memang tak makan nasihat betul-betul, betul tak? Kumpulan pertama adalah kumpulan yang memang tak makan nasihat betul-betul. Jadi apabila dia dengar nasihat tu, tak nak dengar, turun. Akan tapi yang kedua, ada juga orang-orang yang melakukan maksiat karena tak tahu. Karena tak pernah ada orang yang nasihatkan dia. Betul tak? Apabila dia mendengar nasihat pertama kali, masuk ke dalam hati dia tuan-tuan. Itu sebabnya kalau kita tengok orang maksiat, ada dua kemungkinan. Sama ada dia ni memang degil, tak nak dengar nasihat, ada yang memang tak tahu. Dia ikut-ikut kawan. Akhirnya dia tenggelam dalam dunia maksiat tersebut. Nah, apabila syekh ni bercakap macam tu, memanglah ada orang yang ketawakan dia, ada yang suruh keluar dia, ada yang usir dia, tapi ada sekumpulan yang nak dengar juga. Dia katakan, biarkan aku nak dengar. Nah, termasuk dalam kumpulan itu adalah budak anak muda ni tuan-tuan. Anak muda ni katakan, wallahi itulah pertama kali saya dengar nasihat. Itulah saya dengar pertama kali berkenaan dengan akhirat. Itulah saya dengar pertama kali berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertama kali ada orang nak bagi tahu saya berkenaan dengan apa yang saya lakukan ni sebenarnya dosa dan perlu ditinggalkan. Maknanya selama ini tuan-tuan, mak ayah dia bukan nasihatkan dia. Mak ayah dia cuma maki-maki dia saja tuan-tuan. Betul tak? Macam kita juga kan, kadang kalau udah ada anak nakal, kita udah tak ada nasihat, bukan bahasa nasihat lagi dah. Kita bahasa marahkan saja. Kita bahasa maki saja. Kita bahasa murka saja kepada anak tersebut. Padahal kalau kita cakap baik-baik, mungkin dia berubah. Kalau kita cakap bahas, sebab budak-budak ni tuan-tuan, kalau kita marah, awal-awal dia dah tutup telinga dah, tak nak dengar apa yang kita nak cakap dah. Dengan bahasa tinggi kita, dengan bahasa merendahkan dia tak akan, awal-awal dia tak nak dengar dah. Akan tapi kalau approach kita, pendekatan kita baik, mungkin dia baru mendengar. Nak azan kah? Azan dulu. Okey.
Syaraf. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Nah, kisah yang telah saya sebutkan ini tuan-tuan menunjukkan bahwa maghfirah Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan kita tidak dibenarkan sama sekali untuk menyempitkan maghfirah Allah dan menutup pintu pengampunan daripada siapapun manusia, walau seteruk apapun manusia tersebut. Sebaliknya, kita mesti memandang mereka sebagai orang yang berpeluang untuk diampunkan oleh Allah. Bukan hak kita mengatakan Allah tak akan ampunkan awak. Bukan hak kita untuk mengatakan awak tak mungkin termasuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah sendiri mengatakan bahawa rahmat Allah meliputi segala sesuatu, semua orang, sama ada orang tersebut orang baik ataupun orang jahat, orang yang melakukan maksiat ataupun melakukan dosa-dosa yang besar dan lain sebagainya. Nah, itu dia kemudian maksud daripada Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Ghaffar ataupun Al-Ghafur. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang selalu bersedia untuk menerima taubat siapapun tanpa memandang kepada dosa yang dia lakukan. Nah, kembali kepada perbincangan kita berkenaan dengan Al-Ghafur. Soalan kita yang berikutnya adalah bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah meniru sifat Allah Al-Ghaffar. Adakah sifat tersebut boleh kita amalkan dalam kehidupan? Kata Imam Al-Ghazali, boleh. Kalau kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar dan kita adalah hamba Allah Al-Ghaffar, dan kita telah meyakini dan mengetahui maksud Al-Ghaffar adalah sifat Allah yang suka menzahirkan kebaikan dan menutupi keburukan, maka kata Imam Al-Ghazali, seorang mukmin yang meyakini sifat tersebut, maka dia perlu untuk meniru sifat itu dan mengamalkannya dalam kehidupan dengan cara untuk kita melakukan perkara yang sama. Sebagai seorang manusia, kalau Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui pun melakukan perkara itu, apalagi kita manusia. Nah, justru kata Imam Al-Ghazali, wa innama al-muttasifu bihi man la yufshi min khalqillahi ta'ala illa ahsana ma fihi. Orang yang berusaha untuk meniru sifat Al-Ghaffar Allah Subhanahu wa taala, maka dia perlu untuk tidak berbincang berkenaan dengan manusia, melainkan hanya menyebutkan perkara yang terbaik daripada manusia tersebut. Jadi kalau kita bincang tentang manusia, kawan kita, rakan kita, bahkan keluarga kita, ibu bapa kita, mertua kita dan lain sebagainya, kita mesti sebutkan perkara yang terbaik pada diri mereka. Kita tahu manusia tak sempurna, ada yang baik, ada yang buruk. Satu orang manusia ni ada sifat-sifat buruk dia, tapi ada juga sifat-sifat baik dia, kan? Ya, sifat-sifat buruk jangan sebutkan, sifat baik kita sebutkan. Kalau ada orang tanya kepada kita, fulan, apa pandangan awak tentang si fulan tu? Apa pandangan awak tentang si fulan tu? Kita kena sebutkan yang terbaik yang ada pada diri orang tersebut. Yang buruk tak payahlah kita sebutkan, tak ada manfaat pun. Yang buruk tak perlu kita sebutkan. Kenapa kita sebutkan yang baik? Sebab kalau kita sebutkan yang baik, maka kita akan membuat hubungan kita mesra dengan orang tersebut. Dan juga kalau kita sebutkan perkara yang baik, tuan-tuan, kita seolah-olah mempromot agar perbuatan baik ini menyebar di kalangan masyarakat. Imam Al-Ghazali pernah bercerita berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan, tengok sifat Nabi Isa ni. Nabi Isa alaihissalam satu hari berjalan dengan murid-murid dia. Mereka kemudian melintasi sebuah bangkai anjing, tuan-tuan, ada di tepi jalan. Murid-murid Nabi Isa kemudian mengatakan, ih, busuknya bangkai ini, buruknya bangkai ini. Tapi apa komen Nabi Isa? Beliau mengatakan, gigi anjing tersebut sangat putih dan sangat cantik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam setiap keburukan yang kita nampak, sebenarnya ada kebaikan yang mungkin kita boleh tekankan. Jangan fokus kepada keburukan orang tersebut. Ya, manusia tak ada yang sempurna.
Kita akan nampak kawan ni ada keburukan dia, 10 keburukan ada pada diri dia. Ya, kalau kita teliti dan kita cari, mesti ada kebaikan pada diri dia. Dan fokus kepada kebaikan tersebut. Usah kita bincangkan keburukan-keburukan dia. Kenapa? Sebab kalau kita bincang keburukan dia, orang lain pun punya lidah, tuan-tuan. Kita punya lidah, dia punya lidah. Kalau kita bincang keburukan dia, dia pun boleh bincang keburukan kita. Itu sebabnya para ulama selalu mengatakan, kalau rumah kita terbuat daripada kaca, jangan baling rumah orang. Kenapa? Orang pun boleh baling rumah kita balik. Kalau kita penuh dengan kekurangan, jangan bincang kekurangan orang lain. Kenapa? Orang pun boleh bincang kekurangan kita. Justru fokus kepada kebaikan. Setiap kebaikan, setiap diri manusia, walaupun penuh dengan kekurangan, mesti ada kebaikan dia. Fokus kepada kebaikan tersebut. Kita puji dia dalam perkara yang baik itu, kemudian kita tutupi perkara-perkara buruk yang terdapat pada diri dia. Ini adalah sifat para ulama salaf kita, tuan-tuan. Ulama salaf, apa yang dimaksudkan dengan ulama salaf? Maksudnya ulama di kalangan sahabat dan tabi'in terdahulu. Mereka adalah ikutan kita. Mereka adalah generasi yang menjadi tauladan kita. Dan sifat ulama salaf kita macam tu. Mereka suka hanya membincangkan perkara yang baik. Kalau nampak perkara yang buruk, pura-pura tak nampak. Itu sebabnya kalau kita berkawan dengan mereka, kita selamat, tuan-tuan, tenang. Rahsia kita terjaga. Kita akan rasa macam kita ni tidak mungkin dikhianati di belakang. Kenapa? Sebab mereka tak pernah bincang keburukan orang lain. Hebat kan kalau ada community macam tu kan. Kita merasa macam saya selamat kumpul dengan kawan-kawan macam ni. Kenapa? Mereka cakap hanya yang baik saja. Saya ada, mereka cakap yang baik. Saya tak ada pun mereka cakap yang baik-baik tentang diri saya. Apa yang berlaku pada hari ini terbalik kan? Yang berlaku pada hari ini, kita nampak macam susah nak cari kawan-kawan yang macam ni. Kawan-kawan yang kalau dekat kita cakap yang baik-baik. Tak, yang kita dapat kalau dekat kita cakap yang buruk-buruk tentang orang lain. Kalau ada depan kita, mereka cakap keburukan orang lain. Kita tak ada, mereka cakap keburukan kita. Betul tak? Itu sebabnya kita kena tinggalkan kumpulan-kumpulan yang seperti ini. Nah, salah satu contoh yang diamalkan oleh para ulama salaf kita terdahulu berlaku pada diri Imam Muhammad Ibn Sirin. Muhammad Ibn Sirin, tuan-tuan, adalah ulama tabi'in di Basrah. Basrah di Iraq, ya. Muhammad Ibn Sirin, dia belajar dengan ramai para sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Abu Hurairah dan lain sebagainya. Dan pada zaman Muhammad Ibn Sirin ni, tuan-tuan, beliau hidup pada zaman seorang penguasa yang sangat zalim bernama Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi. Hajjaj Ibn Yusuf ni dalam sejarah terkenal orang yang sangat kejam dan orang yang suka senang saja membunuh lawan-lawan politik dia. Dia di kalangan dia seorang jenderal pada kerajaan Bani Umayyah pada zaman tu. Nah, Hajjaj Ibn Yusuf sangat zalim. Banyak melakukan kejahatan, ya, banyak melakukan kejahatan. Nah, justru apabila Muhammad Ibn Sirin tengah duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepada Muhammad Ibn Sirin dan mengatakan, ni teruk sangat Hajjaj ni. Orang yang sangat zalim, penguasa yang sangat zalim. Dia melakukan ni, dia melakukan tu, dia semua dosa-dosa dia disebutkan, tuan-tuan, di hadapan Ibn Sirin. Apa jawaban Ibn Sirin? Wahai fulan, dia katakan, wahai fulan, awak sepatutnya lebih takut dosa awak sendiri daripada awak bincangkan dosa orang lain. Di akhirat nanti, walaupun dosa Hajjaj begitu banyak macam tu, dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Adil. Kita sebelum ni bincang berkenaan dengan sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan walaupun Hajjaj dosa dia sangat banyak, dia tetap hamba Allah Subhanahu wa taala juga. Dan Allah adil kepada semua hamba-hambanya. Kalau awak cakap buruk tentang dia, satu hari
Allah boleh dengan sifat adil Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi keadilan kepada Hajjaj bin Yusuf juga. Jadi walaupun dia banyak dosa, bukan bermakna awak boleh bercakap buruk tentang dia. Di akhirat nanti Allah boleh katakan, okey, Hajjaj, si fulan telah mengumpat awak, dia telah menggibah awak. Sekarang ni peluang awak untuk ambil tindakan kepada dia, sebab ni sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Itu sebabnya dalam sebuah hadis dikatakan ada orang yang muflis. Orang muflis itu apa? Orang yang banyak pahala amalan ibadah dia lakukan, tapi dia telah mengumpat si fulan, dia telah mengumpat si fulan, dia telah menyakiti si fulan, mengambil hak si fulan. Akhirnya orang-orang tu nanti datang di akhirat untuk mengambil semua pahala-pahala kebaikan dia. Betul tak? Itu yang berlaku kepada orang tersebut, ya, termasuk kepada Hajjaj. Kalau awak sekarang mengumpat dia, bukan bermakna nanti di akhirat Hajjaj tak boleh ambil pahala dia. Mungkin Allah bagi peluang dia untuk mengambil pahala awak. Kenapa? Sebab Allah Maha Adil. Itu sebabnya walaupun buruk orang tersebut, kita kena cakap yang baik-baik saja. Kita hanya tak tahu apa yang akan berlaku nanti di akhirat, sama ada Allah akan mengampuni dia ataukah Allah akan mengampuni kita. Wallahu alam. Bagi mohon maaf karena masa sudah habis. Kita berjumpa semula pada masa yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.